hantar pada saya. Kejap je, tak sampai 2 minit kalau awak ambil, kalau awak siapkan tugasan tu. Tak? Itu nak menunjukkan kita komitmen pada pelajaran. Kalau cikgu suruh buat, walau cikgu faham, awak mungkin banyak kerja, BM lagi, BI lagi, tau. Cuma sebab tu saya cuba minimalkan kerja rumah yang saya beri. Saya beri sikit je, memang sikit. Kalau nak banding cikgu lain, banyak saya rasa cikgu lain beri. Saya beri sikit je untuk sekurang-kurangnya awak dapat menulis dan mengingat benda yang saya dah ajar. Okay? So, tanpa membuang masa, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, so kita nak sambung pembelajaran kita. Pembelajaran kita dah sampai ke bab 6 sebenarnya. Okay. Okay, hari tu kita dah belajar sikit berkenaan dengan pengelasan unsur dan kita dah perhatikan terlalu banyak unsur yang wujud, sebanyak 118 unsur yang dikenal pasti wujud di bumi. Dah, mungkin ada banyak lagi yang kita tak temui. Cumanya saintis daripada semasa ke semasa akan update kalau sekiranya dia menjumpai unsur-unsur yang baru. Unsur-unsur yang baru termasuklah logam ke, bukan logam ke, radioaktif ke, banyak benda yang wujud di bumi ni. Dan banyak lagi yang perlu kita terokai. Okay? Awak sebagai generasi yang baru ni sepatutnya lebih proaktif dalam melahirkan lebih ramai saintis-saintis lah. Anda tahu suatu hari nanti ada saintis daripada SMKK batch 21-25 contohnya. Batch awak lah tu. Dapat menjumpai satu unsur baru yang mungkin boleh buat unsur tu boleh buat awak terbang ke, tak? Boleh buat kereta api di udara, okay? Dapat terbang kereta terbang ke, tu benda tu tak mustahil. Okay? Sebab kalau awak tengok Doraemon, Doraemon dulu, Doraemon tu adalah tahun 70-an tu, 71, 72 cerita Doraemon tu. Pada masa tu Doraemon ni dia dah ada dia punya animasi tu buat video call. Masa tu mana ada telefon, tak ada lagi. Tapi Doraemon tu pencipta dia tu dah macam dia boleh agak dah pada masa depan lagi ada satu alat yang boleh buat video call, boleh buat pesanan ringkas. Dalam cerita Doraemon tu satu je lagi yang belum terjadi. Yang mana? Agak-agak. Siapa tahu? Pernah tengok tak cerita Doraemon? Respons kan? Pernah tak? Apa benda dalam cerita Doraemon tu tak terjadi lagi pada hari ini? Video call dah ada dah. Masa depan. Ya, masa depan. Dia masuk dalam mesin masa tu. Tapi dalam cerita, kalau tengok cerita Avengers, macam Ria pula masuk dalam mesin masa tau. Boleh pergi masa depan, boleh pergi masa belakang. Cuma satu lagi tak jadi. Mungkin satu hari nanti budak best awak yang boleh cipta mesin masa. Boleh pergi balik, pergi ke zaman purba ke, zaman dinosaur ke tak? Suka ke? Okay? Jadi dalam banyak-banyak unsur tu, maka
adalah wujud benda logam, bukan logam, separa logam, yang wujud dalam keadaan pepejal, wujud dalam keadaan cecair, wujud dalam keadaan gas. Okay? Sesetengah unsur mempunyai ciri-ciri yang sama dan membolehkan unsur-unsur tersebut dikelaskan kepada dua kategori, iaitu logam dan bukan logam. Antara logamnya adalah kuprum, aluminium, yang bukan logam pula oksigen, nitrogen, helium, contoh-contoh bukan logam. Okey, kita tengok apakah persamaan antara logam dengan bukan logam tu. Dia adalah kedua-duanya unsur. Tapi dia mempunyai sifat yang berbeza. Okey, antara sifat-sifat dia, kalau logam, dia berkilau, kekilauan dia ni. Yang pertama, dari segi kekilauan dia, logam berkilau. Kita gali, katakanlah awak nak tanam pokok rambutan belakang rumah. Gali, teking bunyi tak? Tengok, ada benda lah terkena pada cangkul. Kita tengok, benda tu berkilau. Tu mungkin logam. Bawa tengok, cek-cek balik. Oh, rupanya emas. Oh, awak jumpa emas belakang rumah. Kaya-kaya awak, tak? Sebab emas ni dia wujud di mana-mana saja boleh dijumpai. Tapi emas tu kita tak jumpa lah dalam keadaan yang seketul tu, tak? Dijumpa dalam keadaan hablu yang kecil-kecil. Macam orang jumpa emas di dekat Mersing. Dia jumpa dalam air, dalam sungai. Dia tengok, macam butir-butir emas. Dia pun putih. Dia putih. Dia pergi kedai. Oh, betul lah emas. Orang tu pun beli emas dengan dia. Dia tak khabar korang. Hari-hari dia pergi ambil. Sikit. Orang pun pelik. Wah, apa mokcik ni? Dia kerja biasa-biasa je tapi duit banyak. Orang siasat rupanya dia dah menjumpai emas. Tak? Emas. Lepas pada orang tahu tempat tu ada emas. Bukan setakat orang Johor saja, orang daripada Penang, orang daripada Kedah mari juga duduk situ buat kemah lah apa duduk untuk nak cari emas. Siapa nak ambil kaya tak? Kalau saya tahu situ ada emas, saya pergi. Okey, bukan logam. Dia tak berkilau, dia pudar seperti karbon. Kalau awak tengok pensel awak tu, depan dia muncul dia tu karbon. Itu adalah sejenis unsur. Tapi dia unsur bukan logam. Okey. Lepas tu, mulur. Mulur ni maksudnya kita boleh bengkokkan dia. Kalau logam, kalau kita bengkokkan dia tu, dia macam boleh belok-belok tak? Tapi kalau bukan logam, dia rapuh. Contohnya macam unsur kayu tak? Kayu kita ambil, kita belok lah, kepah, dia patuh sebab dia rapuh. Kalau besi kita ambil, dia payah nak patuh kepah gitu. Cuma dia belok dulu sikit, lama-lama baru dia putus. Okey. Yang ketiga, keboleh tempaan. Menempa, kita nak membentuk. Kalau macam logam ni kita boleh tempa, kita boleh bentuk, buat macam-macam bentuk. Nak bentuk piala dunia, nak bentuk cawan, nak bentuk manusia, kita boleh tempa, kita katok-katok sikit. Dia boleh membentuk. Tapi kalau bukan logam, tidak boleh ditempa. Kalau kita panaskan dia, dia akan hancur. Dia akan bertukar menjadi benda lain. Okey, yang keempat, kekuatan regangan. Kita regangkan dia, kalau logam ni dia kuat. Berbanding dengan bukan logam, dia lemah sebab dia mudah patah. Okey, yang ketiga, kekonduksian elektrik. Kekonduksian elektrik ni maksudnya dia kebolehan dia mengalirkan arus elektrik. Yang mana logam semestinya baik. Contoh yang kita guna dalam wiring rumah kita adalah kuprum. Kuprum tu adalah logam yang mudah didapati, murah dan senang dijumpai. Lepas tu dia bagus. Dia boleh dijadikan konduktor sebab rintangan dia rendah. Jadi kita guna wayar kuprum. Okay.
Tapi wayar kuprum pun sekarang ni dah menjadi harga tak? Kalau contohnya rumah awak pindah pergi ke tempat lain, rumah tu kosong. Dalam 2-3 hari dicek balik, rupa-rupanya orang dah masuk dah, ambil habis wayar, dia cabut wayar. Sebab apa? Kuprum dalam tu, copper tu, dia boleh jual dengan harga yang mahal. Oh, sekarang ni. Lagi-lagi orang yang terdesak lah, seperti orang yang isap dadah lah. Dia perlukan duit, jadi dia pun uh, buat apa saja untuk dapatkan duit. So kita kena hati-hati lah. So kekonduksian haba, dia boleh mengalirkan haba. Contohnya logam, kita buat kuali lah. Kuali daripada api yang panas tu, dia ambil haba, dia pun mempanaskan makanan kita. So makanan kita boleh masak dan kita boleh makan dengan uh, normal lah. Berbanding kita makan makanan mentah, kemungkinan kita akan sakit perut, kita akan keracunan makanan. Tak? Okay. Seterusnya, ketumpatan. Ketumpatan ni dari segi dia punya berat lah. Okay. Kalau dari segi logam, memang dia berat. Kalau kita letak dalam air, dia akan tenggelam. Kecuali kalau kita ubah bentuk dia, macam kapal tu dia buat daripada logam juga. Sebab apa dia boleh timbul di atas air? Sebab bentuk dia yang direka khas, bentuk boleh mengurangkan dia punya ketumpatan. Okay, yang mana bukan logam ni rendah lah dia punya ketumpatan. Okay, kalau contoh macam kayu, kalau kita letak dalam air memang dia terapung lah. Lagi yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8-nya adalah takat lebu dan takat didih. Logam ni dia tinggi, manakala bukan logam rendah. Macam kalau kita bakar besi dengan bakar kayu, bakar kayu cepat terbakar, manakala besi tu bila nak terbakar tu dia cair dulu. Tak? Okey. Dan ada juga separuh logam. Okey. Antara logam dengan bukan logam tu, tengah-tengah dia dah ada separuh logam. Contoh dia macam silikon. Silikon banyak teknologi yang menggunakan silikon. Contohnya apa? Teknologi pembuatan ni, telefon kita ni banyak menggunakan silikon dalam ni. Sebab apa? Sebab dia semi metal, separuh logam. So dalam tu banyaklah kegunaan dia dalam bidang elektronik. Bukan dalam telefon saja, dalam laptop, dalam radio ke, TV ke. Sekarang ni semua dah guna teknologi yang terbaru. Antaranya television. Dia tak guna dah cathode ray. Dulu dia guna cathode ray ataupun sinar cathode. Sinar cathode tu dia kena panah besi baru sinar cathode tu keluar. Tak? Sekarang ni dia gunakan teknologi LED, light emitter diode. Tak? Gambar yang lebih jelas, HD. Kalau awak tengok telefon sekarang, oh comel gila gambar. Tak? Berbanding dengan zaman dulu, dah lah tak ada warna dengan hitam putihnya. Tak? So teknologi tu daripada sehari ke sehari dah bertambah. Hasil daripada siasatan ataupun penyiasatan ataupun eksperimen daripada unsur-unsur yang wujud. Unsur ni ini kegunaan dia. Unsur tu ini kegunaan dia. Tak? Macam nak buat bateri. Bateri ada banyak. Dia guna bateri LiON ada, NiMn ada. Tu banyak pula dia punya unsur-unsur yang dia guna. Unsur-unsur itu dikelaskan sebagai unsur separuh logam kerana mempunyai kedua-dua ciri logam dan bukan logam. Dia boleh jadi logam, dia boleh jadi bukan logam. Itu kelebihan dia. Kelebihan dan kehebatan dia. Okey. Jadi kita tengok daripada banyak-banyak contoh logam, okey, kita ambil lah satu. Contoh dia aluminium. Aluminium. Kat mana kita jumpa aluminium? Kat mana kegunaan kita kat rumah aluminium? Siapa nak jawab? Bila nak balik sesuatu. Kat mana? Kat mana? Contoh bahan, barang kat rumah. Aluminium. Kat mana? Ada tak? Jumpa tak? Dapur ke? Kat mana? Jarang jumpa. Jangan jumpa.
Oh, kat rumah ni tak guna sangat. Okey, kalau di Kedah, tempat dia kedai ikan bakar tau. Kedai ikan bakar, lepas tu awak pun order ikan bakar seekor, lepas tu dia pun mari dia balut dalam logam warna putih gitu, dia balut. Aluminium foil dia panggil. Tu salah satu daripada kegunaan aluminium juga. Lagi satu, kita minum air tin. Air tin tu, tak nak Milo ke, chrysanthemum ke. Okay. Tin tu dia berbuat daripada aluminium. Tu contoh dia. Okey, kalau kita tengok dia boleh ditempa, dibentuk, boleh buat bentuk tin, okey. Lepas tu dia kuat tapi dia ringan. Dalam masa yang sama juga badan kapal terbang, badan dia buat daripada aluminium juga. Dia buat guna aluminium, jadi kapal terbang tu lebih ringan. Tu dia boleh terbang. Nampak? Tu kelebihan. Lagi, logam yang kedua, contoh kita tengok logam besi. Tapi logam besi ni, dia kuat, dia berat, dia mudah ditempa, dia boleh jadi bahan magnet, dia konduktor elektrik, dia pepejal yang berwarna kelabu. Tapi kekurangan besi ni, dia cepat berkarat. Sebab tu, kalau kita nak buat rumah, kita guna besi ni lah. Kita tanamkan dia dalam tanah supaya struktur rumah tu jadi lebih kuat ataupun struktur bangunan menjadi lebih kuat. Baru kalau ada gempa bumi bangunan tu lebih stabil lah. Sebab tu di sebalik dinding rumah kita tu dalam dia ada logam besi supaya struktur dia lebih kuat. Lagi logam yang ketiga adalah logam kuprum. Okey. Wayar kuprum ni banyak terdapat di rumah ada, di sekolah ada, di tepi jalan ada. Tak? Dia kelebihan dia kuat, dia tahan karat, dia tak berkarat. Dia tak berkarat, dia tahan karat. Maksudnya kalau biasa-biasa hujan tu dia tak berkarat lagi. Mungkin banyak-banyak hujan mungkin baru dia berkarat. Dia mudah dibengkok, konduktor elektrik yang baik, berwarna coklat kemerahan. Ni di makmal banyak guna. Okey, lagi logam yang keempat, logam zinc. Zinc kalau tengok kalau rumah-rumah lah, banyak dibuat daripada logam zinc. Okey, dia kuat, pepejal yang berwarna kelabu, dia konduktor elektrik yang baik. Okey, logam zinc. Okey, seterusnya bukan logam pula. Contoh kita ambil bukan logam tu iodin. Iodin Hablu yang berwarna hitam tapi dia bahaya, dia beracun. Dalam masa yang sama kita boleh guna dia sebagai antiseptik, mencegah luka daripada jangkitan bakteria. Okey. Tapi kalau kita terlalu banyak terdedah, bahaya sebab dia adalah unsur yang beracun. Ramai 33 orang masuk. Alhamdulillah. Makin ramai. Sekejap Okey, seterusnya ni iodin boleh dibuat sebagai ubat luka. Klorin. Klorin kat mana kita jumpa? Tu dalam air. Kalau kita nak bunuh bakteria yang ada dalam air rumah kita letak klorin. Kalau kita guna air paip kerajaan, memang dia mari tu dalam tu ada klorin dah. Sebab apa? Sebab dia dah mengalami pembersihan, nak bersihkan air tu sebelum sampai kat rumah, dia letak klorin. Okey, supaya klorin tu dapat bunuh bakteria-bakteria yang berbahaya yang ada dalam air. Kalau air tu tak ada klorin, mungkin awak minum air sakit perut lah, apalah, banyak bakteria kan. Okey, seterusnya bukan logam juga, sulfur. Sulfur ni serbuk pepejal berwarna kuning tapi bahaya, dia beracun. Sulfur banyak digunakan dalam industri perkilangan. Tak. Sulfur ni kalau dalam bahasa kampung dia karbide. Orang panggil karbide. Dia pepejal warna kuning. Kalau kita nak pergi kemoh ke apa, tak. Nak mengelakkan daripada binatang berbisa masuk ke dalam kemoh kita pun letak serbuk warna kuning
sekeliling kemah kita tu. Sebut warna kuning tu adalah sebut sulfur. Okey. Seterusnya lagi bukan logam juga, dia ada karbon. Karbon ni pejawi warna hitam, licin, ringan, unsur bukan logam yang merupakan konduktor elektrik yang baik. Walaupun dia bukan logam, dia boleh mengalirkan elektrik. Banyak kita guna dalam pensel, pensel kabel. Okey? Dengan adanya unsur-unsur tu, maka kita sebagai pelajar, lagi-lagi kita pelajar sekolah agama, kita kena menghargai kewujudan unsur-unsur dalam alam kita. Tak? Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Sebab apa Allah beri banyak unsur untuk kegunaan manusia, untuk kegunaan manusia, tapi manusia kena hargai dengan menggunakan dia tanpa melakukan pembaziran. Tak? Allah galakkan kita untuk bersederhana, tapi kalau kita terlalu gairah, okey, menggunakan sumber-sumber alam, itu menyebabkan terjadinya bencana-bencana tu. Tak? Contoh, kita macam berlaku di Kuantan. Macam berlaku di Kuantan tu, boksit, dia duk tarik boksit tau. Dalam tanah di Kuantan tu ada boksit, dalam boksit tu ada aluminium. Aluminium yang berkualiti tinggi. Dia pun duk ambil sebab benda tu boleh datangkan duit kan. Dia pun korek sehinggalah menyebabkan berlakunya banjir lumpur tau. Banjir, kalau kereta lalu ke Kuantan tu, balik tengok berwarna oranye kereta tu. Sebab apa? Sebab terlalu banyak habuk. Dia duduk buat kerja kan. Jadi kita sebagai manusia ni berpada-pada lah. Okay? Nak menggunakan unsur-unsur tu. Kalau nak jual tu boleh, tapi janganlah terlalu gairah. Okay? Terdapat berbagai unsur semula jadi yang ditemukan di bumi kita, memberikan faedah kepada manusia. Antara kegunaan unsur yang ada di bumi ni, membuat perhiasan dengan menggunakan emas, perak dan platinum. Ni. Nah, harga emas semakin lama semakin naik. Sebab apa? Emas ni wujud tak banyak di bumi, tapi benda tu dengan kilauan dia, dengan warna yang comel, dia boleh jadikan benda tu jadi besi yang mahal ataupun logam yang mahal. Digunakan dalam bidang pembinaan, pengangkutan, kesihatan, perubatan, pertanian, perindustrian. Semua-semua logam yang wujud tu. Okey? Menghargai ketertiban juga, kita juga haruslah menghargai jasa ahli sains terdahulu. Walaupun bukanlah kita nak menaikkan saintis-saintis Yahudi apa semua tak. Tapi kita menghargai dia. Okey, terima kasih kerana buat ni. Tapi sebenarnya saintis-saintis Islam pun banyak. Lagi banyak sebenarnya. Cuma tidak di-up. Biasalah silibus ni ataupun pembelajaran ni yang buat dia adalah orang bukan Islam. Jadi dia kalau saintis Islam ni dia kurang lah sikit, dia downgrade lah sikit lah. Okey, menemukan unsur dengan teratur dalam jadual berkala. Maka wujudlah jadual berkala tu daripada nombor atom 1 hinggalah nombor atom 118. Okey, yang wujud. Mereka telah banyak menghabiskan masa dalam penyelidikan untuk mengkaji sifat-sifat unsur. Antoine Lavoisier merupakan ahli saintis pertama yang mengelaskan bahan-bahan kepada logam dan bukan logam. Ni lakaran wajah dia. Pada masa tu tak ada lagi kamera nak ambil gambar dia. Dia lakar je wajah. Okey. Maka wujudlah satu jadual berkala yang lengkap untuk kita pelajari. Kalau ambil subjek kimia nanti tingkatan 4, akan belajar dengan lebih mendalam lagi unsur-unsur yang ada pada jadual berkala. Kalau kumpulan 1 tu dia sifat ni, kumpulan 2 sifat ni, kumpulan 3 sifat ni. Dia ada sifat masing-masing. Okey? Beres? Ya, cikgu. Okay tak? Beres.
Beres untuk hari ni. Itu saja untuk hari ni. Tak banyak. Bukan banyak kita belajar sehari. Cuma komitmen tu kena jagalah. Di samping kita masuk kelas lain, janganlah kita tinggal pula. Sains lah. Walaupun sains ni boring lah cikgu sains. Saya tahu semua subjek ada susah dia. Tapi ada yang senang. Jadi untuk hari ni macam biasa saya menggunakan latihan dalam buku ni. Buku SPS Science Cikgu, Process kalau Speed. tak ada buku tu, cikgu. Dalam grup saya ada letak dah soft copy. Oh, okey, cikgu. Tak perlu awak print, cuma awak jawab atas kertas kosong saja. Okey, muka surat berapa Muka surat 81 dan 82. Muka surat 81 dan 82. Boleh? Isi tempat kosong je. Tak perlu awak tulis banyak-banyak, tulis tengok tempat kosong jawab, tengok tempat kosong jawab. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Boleh. Sebelum kita Boleh sebelum cikgu. kita tamatkan kelas, saya nak awak tulis nama sini. Nama serta kelas. Nama dan kelas di sini. Tarik sini lah. Okey. So kalau tak ada apa-apa, awak boleh tarik nama dan kelas, dan kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah berkata la ilaha illa anta al-asfi wa Terima kasih kerana join kelas. Boleh siap kerja, boleh telegram pada saya Okey. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu.